Kejut saya. Terkejut kan? Tahu suara memang sedap pagi ni. Kenapa ni? Cara nak hilangkan stres. Kita menyanyi. Humming tu sebab pagi kalau tak saya nyanyi tadi. Percaya. Ingatlah raya dulu. Orang tahu pula suara kita memang sedap. Baik guys, jadi balik sekali lagi. Hari ini kita nak membincangkan kita meluaskan lagi lah, kita berbincangkan stres tu. Betul. Macam mana kita nak menangani dia. So terapi apa yang kita boleh lakukan di rumah sekarang ni kan. Jadi ini sangat penting konsep sebenarnya. Topik ni sangat penting, bukan setakat orang yang bekerja, orang dewasa. Kadang-kadang pelajar-pelajar pun hari-hari belajar melalui PDPR, duduk di rumah, tak dapat keluar. Jadi tekanan-tekanan ni ataupun stres ni semua, kita kena tahu cara nak manage dia. Betul. Sebab antara yang memberi satu cabaran adalah setiap ujung minggu, pasangan suami isteri ni bisa berperang dengan keputusan nak balik kampung ke tak, nak balik kampung ke tak. Aku nak balik kampung ni, aku rindu ni, tapi tak boleh. Lama-lama benda tu buat stres. Jadi tapi jangan bawa sangat masalah ke sini. Bukan kita. Bukan contoh. Kita macam tolong kawan-kawan kita. Tolong sampaikan. Okey, tak nak fahamkan. Jadi hari ini untuk berkongsi dengan kita terapi stres menggunakan cara yang kita nak belajarlah sama-sama hari ni. Bersama dengan pakar kita ada dalam talian ni, kita video call lagi kan. Kita ada Encik Fauzul Naim Ishak, perunding motivasi. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Apa khabar semua? Baik, alhamdulillah. Nasib baik saya baca dia tulis kat bawah bangsa maju. Ingat dekat belakang Everest tadi. Baik, Encik Fauzul. Dia kena berwujud kawasan yang luas. Walaupun kita tak dekat luar tuan, kita boleh mewujudkan suasana tu dalam ruang. Dapat feel tu. Betul. Okey tuan, jadilah tuan terus stres dalam PKP ni kita tahulah kena lockdown dan sebagainya kan. Tapi mungkin Cik Fauzul boleh kongsikan dengan kita tak cara untuk kita buat terapi stres ni. Kita kena apa dia, mungkin yalah selain pada ketawa dan gembira. Saya menyanyi. Saya Cik Fauzul. Okey, bila menyebut tentang stres, saya akan percaya orang yang menonton pada hari ini adalah individu-individu yang mana pada kita sekarang ni mungkin ada kat rumah, mungkin ada kat pejabat, dan situasi sekarang ni memang kita tahu bahawa bila total lockdown ni kelihatannya orang dalam keadaan terkongkong. Yang mana ada keadaan yang mana orang tengah stres dengan kerja, stres dengan anak berada kat rumah. Sebab apa sekarang ni orang tengah bercuti. Tambah pula minggu depan PDPR, sambung lagi pula PKP sekarang ni. Jadi bila sebut tentang bagaimana untuk kita menurunkan kita punya kadar stres. Sebab kita kena faham bahawa stres ni wujud kat mana. Kerana bila sudah usah ni wujud pada dua faktor. Pertamanya faktor dalaman kita dan yang keduanya faktor luaran kita. Yang mana bila sebut faktor dalaman ni adalah kita ada banyak hormon. Yang mana hormon-hormon ini terkumpul, terutamanya hormon-hormon stres. Dalam diri kita ada satu hormon namanya hormon kortisol. Hormon kortisol ni adalah hormon yang mana bila dia naik je, stres akan naik. Maka apa yang kita perlu buat adalah kita kena berusaha untuk turun hormon ni. Sebab tu disebut dalam kali inilah kenapa wujudnya satu terapi sekarang ni namanya terapi ketawa. Yang mana pada sekarang ni terapi ketawa ni adalah satu kaedah yang sebenarnya kaedah ada sangat saintifik dan diakui oleh pakar-pakar perubatan. Yang mana kalau kita ketawa ni akan menyebabkan hormon-hormon stres akan menurun. Dan akan menaikkan pula hormon-hormon bahagia yang dinamakan sebagai hormon endorfin. Sebab tu dia sebut tentang terapi yang dikenalkan pada diri ni namanya terapi ketawa tuan. Yang terapi ketawa ni adalah kita ni kena mewujudkan suasana supaya kita dapat ketawa. Dan sebenarnya di bawah terapi ketawa ni dia ada satu kaedah yang dinamakan sebagai laughter yoga ataupun terapi ketawa yang diperkenalkan oleh seorang doktor. Nama doktornya Dr. Madan Kataria yang berasal usul daripada Mumbai, India. Dan saya sendiri kan dilatih oleh beliau tuan. Sebab tu disebut tentang ketawa ni. Ada orang tanya, macam mana nak ketawa? Sebenarnya ketawa ni ada banyak cara. Ada cara yang dinamakan sebagai cara yang kita boleh reka, ada yang cara semula jadi. Boleh. Cara rekaan ni sekarang ni, kita ada banyak alat untuk reka situasi untuk ketawa. Saya ambil contoh lah tuan, sekarang ni. Kalau kita tengok dekat YouTube sekarang ni, ada banyak rancangan yang mana mempunyai unsur-unsur humor. Contohnya tuan, kalau kita tengok rancangan kat TV3 pun banyak rancangan semua tu. Jadi ini adalah kaedah yang bukan sebagai kaedah yang kita boleh buat secara rekaan. Yang mana kita tonton cerita-cerita yang boleh menyebabkan kita ada rasa keinginan untuk ketawa. Dan ada pula satu kaedah yang dinamakan sebagai kaedah yang kita boleh buat sendiri. Yang ini yang datangnya apa yang saya nak cerita pagi ni tuan, tentang bagaimana kaedah yang dinamakan sebagai terapi ketawa. Tapi kita kena faham bahawa dia ni kena bermula kat mana? Bermula daripada
dalam diri pun boleh dan boleh luar pun boleh. Sebab ada kajian yang menyatakan bahawa kita punya emosi dan kita punya fizikal ni adalah sinergi. Apa sahaja yang fizikal kita buat, emosi kita akan percaya bahawa benda tu berlaku. Sebab tu dia sebut tentang terapi ketawa ni, kita ni boleh bermula daripada kita mulakan dengan ketawa olok-olok. Ni benda yang tak apalah kalau ketawa tu fake pun tak apalah Cik Fauzul Ya, betul tuan. Sebab bila kita buat terapi ketawa olok-olok ni pun sebenarnya, kita punya perasaan pun akan mengatakan bahawa sebenarnya ini seumpama ketawa sebenar. Dan ini kita akan cerita lepas ni tuan. Tapi sebelum tu Cik Fauzul, saya nak kongsikan kepada kalau tengok video yang kita kongsikan tu, ini rakamannya, aktivitinya sebelum musim PKP. Takut ada orang bertanya. Okey, sambung balik. Jadi macam mana kita nak buat Cik Fauzul ketawa ni? Demonya. Ada boleh bagi cara ke? Bila menyebut tentang terapi ketawa ni tuan, sebenarnya ada beberapa step dalam terapi ketawa tuan. Macam saya kata tadi bahawa bila sebutkan terapi ketawa, dia boleh bermula dari dalam yang mana kita semua jadi, ataupun kita boleh reka benda tu. Yang dimakan sebagai ketawa olok-olok. Sebab itulah bila sebutkan terapi ketawa ni, dia ada banyak step. Dan kalau ikut kajian seluruh dunia, kita ada lebih kurang 1,000 senaman ketawa. Okey, contoh banyaknya 1,000. Banyak tuan, banyak. Cuma yang kita boleh share hari ni sebab masa yang singkat kan, maka kita kongsikan yang ringkas-ringkas ni tuan. Okey, let's go. Dan yang mana kita boleh sama-sama buat. Kalau siapa-siapa yang menonton bersama-sama dengan saya. Okey, kita ikut. Buat sama-sama. Atau kalau Hafni dengan Z nak ikut pun okey juga. Boleh kita ikut. Sama-sama buat. Kena berdiri ke Cik Fauzul? Kalau berdiri lagi baik tuan. Berdiri, okey, berdiri. Kita berdiri. Berdiri lagi baik. Ini penting ni, kena belajar ni. Berdiri akan menyebabkan kita boleh bergerak satu badan. Okey. Sebab tu mesti sebutkan antara ni, kita boleh start dulu dengan buat kaedah pernafasan. Kaedah pernafasan yang mana sebab kita ni sebenarnya bila kita stres ni, otot-otot kita ni tegang. Bila otot-otot kita tegang, tu yang menyebabkan kita dalam keadaan yang tak selesa, kita punya minda pun akan serabut, serabai. Jadi apa yang kita buat adalah kita nak supaya bila kita ketawa ni akan menyebabkan otot-otot kita longgar. Okey. Dan menyebabkan kita punya stimulasi kepada sistem pernafasan kita yang menyebabkan oksigen lebih banyak masuk dan kita akan menurunkan hormon stres tu. Macam mana ni? Start dulu, kita boleh start dengan yang sebagai tepuk ketawa. Sama-sama. Okey. Dia tepuk ni dia ada dua set. Tengok dulu saya buat dulu. Yang pertamanya adalah kita tepuk ho, ha. Macam tu. Maksudnya sambil tepuk, sambil sebut ho, ha. Okey, kita cuba. Jangan dari dalam. Sebab apa? Sebab dia ho. Macam belajar vokal pula ya. Dan sambil kita tepuk, sambil ketawa. Okey. Tengok saya. Okey. Ini buat ni pun dah rasa nak ketawa dah Cik Fauzul. Betul terapi ni Step pertama tuan. Sebenarnya ada banyak lagi kaedah yang kita boleh guna pakai. Contoh satu lagi kaedah untuk pernafasan, kita tarik nafas. Contohnya tarik nafas. Contohnya kita pegang kita punya tangan, tarik nafas. Tarik nafas semua. Tarik nafas. Lepas, kemudian dia lepas dan ketawa. Itu kelakar Cik Fauzul. Tarik nafas, lepas dan ketawa. Tak, ini bisa dia. Bila saja kita lepaskan dengan ketawa, sebenarnya kesannya bukan sekadar kepada fizikal kita, kesan kepada emosi juga tuan. Betul. Sebab tuan ketawa ada banyak step tuan. Yang mana kita terangkan adalah step-step yang mana kita boleh buat secara sendiri kat rumah. Dan lebih baik tuan, buat bersama dengan keluarga, buat bersama dengan anak-anak, buat bersama dengan isteri kat rumah. Cik Fauzul, sekali lagi Cik Fauzul kita buat daripada tepuk dengan ambil nafas tu. Jom. Sama-sama. Okey, kita buat sambil-sambil kat rumah tu boleh buat sama-sama. Kita buat dalam tiga set okey. Cik Fauzul kira Okey, kita lepas tarik. Okey. Dah lepas ketawa. Tarik. Lepas dan ketawa. Sudahlah. Sudahlah. Lepas. Okey, sekali lagi. Dan tahan, lepas ketawa.
Ya, itu boleh dibuat di rumah tuan. Walaupun ketawa tu pura-pura, tetapi dia punya energi tu kan. Cik Fauzul kan. Macam Cik Fauzul kata lah, daripada fizikal tu datang ke dalam. Untuk kaedah ni, kalau kita amalkan selalu, dia minimum untuk dapat kesan tuan, kita buat benda ni lebih kurang 5 ke 10 minit. InsyaAllah tuan, kita punya minda akan ter-release. Dia akan rasa kita boleh duduk sebab buang tenaga-tenaga negatif daripada diri kita. Okey. Baik, tapi itu kalau kita berbicara tentang stres kan, orang dah tahu okey, kita kena ketawa dan sebagainya kan. Apa jadi ya, Cik Fauzul, kita nak tahu kalau orang tu terlalu stres, apa yang boleh terjadi? Yang benda yang yalah kita tahu keadaan sekarang kan. Keadaan sekarang macam ni, apa yang boleh berlaku kalau stres tu dah di tahap yang kemuncak? Maksudnya kadang-kadang kalau stres tu terlampau stres, dia tak boleh nak buat tepuk pun tak mau ni Cik Fauzul. Jadi macam mana tu? Okey. Baik, disebutkan stres tuan, kita kena lihat perspektif. Sebab ada stres yang pada tahap awal. Stres pada tahap awal ni masih lagi mampu untuk kita buat terapi-terapi seumpama ini. Yang mana dia sebut tentang stres ni, dia akan beri kesan langsung dan tak langsung kepada diri kita, pada fizikal kita, pada emosi kita. Sebab apa? Sebab stres ini akan akhirnya menyebabkan kita mudah terkena penyakit. Sebab apa? Sebab antibody kita akan menurun bila kita stres. Akan menyebabkan kita punya hormon-hormon yang sebenarnya meningkat. Dan akhirnya itu yang menyebabkan sampai ke tahap yang mungkin perlukan kepada kaedah terapi perubatan pula yang dinamakan sebagai penurungan. Sebab tu bila sebut tentang stres ni, kalau orang tak berjaya menahan, sebab apa? Sebab saya dulu ada pengalaman, pernah sekali bisnes jatuh teruk. Pada ketika itu, memang saya stres tahap tinggi hingga kadang-kadang orang hingga lupa kepada situasi dan kehidupan. Sebab tu bila sebut tentang perkara ini, kita kena elak. Sebab tu kenapa ketawa ni penting, supaya apa? Supaya kita distract, supaya kita mengganggu, supaya kita mengganggu pola yang menyebabkan kita jadi negatif. Sebab tu bila sedang stres ini, kita tak nak nanti sampai tahap ada orang yang membuat keputusan-keputusan yang tak rasional. Yang ini kita bimbang. Hingga menyebabkan ada berlakunya perceraian, hingga menyebabkan berlakunya bunuh diri. Dan satu perkara kena sedar, apa sahaja ujian yang kita ada sekarang, ada orang nampak dari perspektif negatif. Namun begitu, kita kena sedar, bila sebut tentang pandemik COVID-19, tentang total lockdown, ini sebenarnya atas apa yang Allah tentukan untuk kita. Betul. Apa yang ditentukan itu adalah anugerah-anugerah yang kita tak sedar. Okay. Contoh, mungkin ramai orang yang mana masa dia tidak PKP, masa tak ada pandemik, mungkin susah nak duduk kat rumah bersama keluarga. Susah nak beraktiviti dengan keluarga. Disebabkan itu mungkin dengan ujian ini kita lagi ukhuwah lebih bagus dengan isteri. Kiranya merapatkan silaturahim lah. Kita kena pandang itu dari sudut yang positif Cik Fauzul. Mengubah pemikiran. Itu benda penting tuan pada sekarang. Cik Fauzul, itulah sebenarnya ini satu topik yang sangat bagus dan mungkin ada ramai dekat luar sana sedang berdepan dengan stres nak bertanya lebih lanjut. Mungkin boleh kongsikan Instagramnya Cik Fauzul? Boleh, siapa-siapa yang berminat untuk share, untuk tanya saya, boleh dah masuk Instagram saya, itu Instagram/FauzulNim. Boleh saya DM saya pun boleh. InsyaAllah saya akan membantu tuan-tuan puan bila tuan-tuan puan mesej di sana. InsyaAllah. Okey, Cik Fauzul. Terima kasih Cik Fauzul. Assalamualaikum. Terima kasih. Sangat bermanfaat ilmu-ilmunya. Baik. Betul. Kita dia. rasanya balik nanti kita nak cuba lah. Kalau nak cuba dengan anak, dengan wife kan. Kena cuba buat satu family Cik Fauzul kata. Okey.